A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, so jangan risau siapa yang tak dapat tengok sampai habis ataupun yang tak ada pada meet hari ini sebab kita ada rakaman untuk Calculus 2 sebab ramai yang betul-betul nak tengok kan. Jadi tak apa, jangan risau. Yang mana dah join kita boleh teruskan seperti biasa malam ni. Okay, so kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama ni dia suruh kita tentukan sama ada dia adalah absolutely convergent atau conditionally convergent ataupun divergent. Okey. Pattern soalan ni, okey, pattern dia berada dalam nota kita. Okey, nota kita dari tajuk convergent test. Okey, nota dari tajuk convergent test dan kita akan lihat example 1 dekat sini. Okey, bukan ni. Okey, yang ni. Okay, convergent test So nota convergent test example 1 ni soalan dia lebih kurang sama. Okay, dia suruh kita tentukan absolutely convergent, conditionally convergent atau divergent. Okay, untuk soalan yang melibatkan testing antara tiga benda ni, kita wajib menggunakan ratio test. Okay, ratio test Jadi, ratio test ni sangat-sangat senang bila kita cuba buat latihan. Okay, bila kita guna ratio test, kita kena mentionkan dalam dalam solution kita. Okay, so kita tulis ratio test. Okay, dan ini adalah namanya summation. Okay, ini adalah summation. Jadi kita tukar kepada dalam bentuk limit and implies infinity. Kita just tukar sahaja. So kita tulis limit implies infinity. Okay, jangan kita zoom sikit. Okay. Jadi untuk function ataupun kita punya summation ni atau kita panggil apa panggil fungsi function dia ni, kita just letakkan n ni ataupun kita gantikan n ni dengan n tambah 1. Jadi kita guna warna merah supaya nampak lah itu perubahan dia. Okay. Dan yang lain salin je. X tambah 3. Okay. N tambah 1. Okay. Kalau kes yang bawah ni, dia ada 2N. Okay. Dia ada 2N. Jadi cara penulisan dia, kita kena buat macam ni. Okay. Buat square bracket. 2. Huruf N tu, kita kena letakkan dalam bracket. Okay. Ini yang warna merah bracket ni bermaksud ini adalah N. So N tambah 1. Okay, ni bila kita gunakan konsep penggantian. Setiap kali kalau kita ganti sesuatu tu kita kena letak bracket. Sepatutnya yang setiap warna merah ni kena ada bracket lah sepatutnya. Tapi yang ni tak, yang atas ni tak payah letak pun tak apa. Sebab ni kalau siapa yang dah expert tu dia tahulah. Cuma kalau bawah ni dia ada macam something yang bracket macam ni, dia akan mengelirukan. Jadi kadang-kadang kan kita akan confuse, kita akan tulis 2N tambah 1 macam ni. Sebab tu seeloknya kalau kita buat dalam bracket. Okay, sebab dia ada bergabung dengan constant. Okay, dan kita akan ditutupkan dengan bracket yang besar ataupun square bracket ni, tutup, baru letak factorial. Bukannya kita letak factorial sebelah N ni, bukan. Salah. Okay, tapi kita tutup dulu, baru kita letak factorial. Okay. Ini kita bermaksud formula ratio test ni di mana kita just letakkan AN plus 1. Okay, AN plus 1. Untuk formula ratio test, kita ada N tambah 1 over AN. Okay, ini adalah formula ratio test. Maksudnya formula selepas kita N tambah 1 tu dia akan bahagi dengan formula, bukan formula, dia akan bahagi dengan function asal.
Okay, bahagi dengan function asal. Sebabkan dia bahagi dengan function asal, kita tak mampu nak buat pecahan berganda. Okay, kita tak mampu nak buat pecahan berganda macam ni. So, kita terbalikkan pecahan tu menjadi darab. Okay, bahagi pindah jadi darab. So, dia akan jadi macam ni lah. AN plus 1 darabkan dengan 1 over AN. Okay, ada sama je. So, kita pun terbalikkan pecahan yang asal. Okay, pecahan yang asal ni kita terbalikkan. Kita akan tulis 100n x tambah 3 kuasa n over dalam bracket 2n factorial. Okay, so kita pun buat dalam lagi satu. Bila soalan ni minta tajuk absolutely, ada perkataan absolutely ni, last kali baru kita letak absolute punya modulus. Okay, ni tutupkan dengan modulus. Ni baru kita namakan dia sebagai absolutely ratio test. Absolute ratio test. Absolute ratio test. Tapi sebenarnya formula dia lebih kurang je macam ratio test. Cuma first tu je kita letak ratio test, and then kita tengok soalan ni nak tentukan absolutely ataupun conditionally, so automatic kita letak absolute kat depan. Okay, letak apa modulus pada keseluruhan. Okay, so kita pun simplify ataupun kita kembangkan. Mana yang kita rasa kita boleh kembang, kita kembangkan. N tambah 1 ni kembangkan, dia jadi apa? Okay, silap. Kita tutup kat sini. Betul tak? Saya ke balik. Itulah, dia tutup kat tengah. Dia tutup kat tengah. Okay, so ni 100 kuasa N tambah 1 ni kita pecahkan menjadi 100N. Okay, 100 kuasa N. Okay, kemudian dia akan tambah dengan, tambah pula. Dia akan darabkan dengan 100 kuasa 1. Okay, sebabkan 1 ni tak payahlah letak 1 ke atas. So, biarkan je lah 100N 100. Dia adalah hukum indeks. Okay, kemudian X tambah 3 kuasa N, X tambah 3. Ya, nak tanya. Ya, boleh. Kalau yang darab sebelah dia tu tak kena terbalik ke? Macam yang mana? Yang ni ke? Yang sebelah dia tu. Okey, yang ni. Oh, silap. Kita kena terbalikkan. Nasib baik. Okey. Okey, ada yang tegur Okey. Lupa nak ni. 100N X tambah 3N. Okey, dia kena terbalik sebab kita guna yang ni. Konsep yang ratio test ni. Kalau tak nak bahagi, kita buat dia jadi pecahan. Kita buat dia jadi darab. Kita terbalikkan Okey. So, over ni kalau kita nak kembangkan 2n tambah 1 factorial ni, buat satu-satu dulu. Kita buat dalam bracket dulu, dalam bracket square bracket ni. Okey, siapkan dulu square bracket ni, kita guna warna biru. 2 kali n dapat 2n. 2 kali 1 dapat 2. So dia jadi 2n tambah 2 tutup kurungan factorial. Bukannya kita buat 2n factorial tambah 2 factorial. Salah Tapi kita selesaikan dulu dalam square bracket ni. Buat satu-satu dulu. Kalau buat terus jalan nanti kita tak nampak. Okay, yang ni tak ada apa-apa. Ni salin je. So sebabkan salin kita copy paste. Okay. Okay. Ini. Okay, so sebelum kita potong, kita akan kita akan kembangkan dulu yang factorial ni. Janganlah kita potong-potong dulu. Kalau nak potong yang lain dulu boleh. Macam kalau rasa kita nak potong yang ni dulu, bolehlah, tak ada masalah. Tapi kalau nak potong kemudian pun tak ada masalah. Okay, kita just biarkan dululah, nanti kita potong. Okay. Pada tu nak salin yang atas ni. So kita copy paste lah. Okay. So kita copy paste yang atas tu. Okay, yang bawah ni kita kembangkan yang pecahan factorial ni. Okay, ingat tau, bila factorial, contohnya macam
kita letak n factorial kan. N factorial ni dibaca seperti n darabkan dengan n tolak 1. Maksudnya dia akan darab dengan hasil n tu dia akan tolak dengan 1. Okey, darabkan dengan n tolak dengan 1 tolak 1 dapat 2 kan. Negatif 1 tolak 1 dapat 2 kan. So dia akan jadi macam ni lah berterusan. Okey, dan dot dot dot. So bila kita buat macam ni kita akan dapat n darabkan dengan n tolak 1 factorial. Okey, maksudnya factorial tu akan letak pada hujung. Okey, pada hujung. So sama case dengan 2n tambah 2 ni, kita just tolak 1 je. Walaupun nampak macam panjang dia punya apa panggil equation dia ni kan. Tapi kita just tolak 1 je. Jadi apa yang berlaku kat sini adalah dia akan jadi 2n tolak 2. Kita ambil yang asal, n yang asal ni kan. Kita ambil 2n tambah 2 yang asal ni. Dia akan darab. Okay, dia akan darab dengan hasil tolak tu. Hasil tolak tu dia akan dapat 2n tambah 1. Nampak tak? Dia akan berkurang. Kita akan stop sampai mana? Kita akan stop sampai kita boleh potong. Okay, tengok target kita adalah supaya dia sampai pada 2n ni. Okay, so kita buatlah lagi sikit. Kita darab lagi sikit. Kita darab lagi dengan 2n. Okay, sebab 2n tambah 1, tolak dengan 1 akan dapat 2n je lah. Okay, bila kita dah stop sampai sini, kita akan letakkan factorial. Okay, kita akan letak factorial. So dia ada macam ni lah, kita kembangkan dia jadi tiga bahagian. Okay. Boleh buat 4 bahagian, boleh buat 5 bahagian, bergantung kepada fraction sebelah. Kalau rasa boleh potong, stop je sampai situ. Okay. Tak payah buat sampai 2n, 2n negatif 1 lah, tak payah. Okay. Sebab dia tak boleh potong. Kita stop sampai kita boleh potong je. Okay, then ni kita tulislah. Okay, kita copy je. Baru kita dekat sini, paras ni kita potong lah. So nak potong guna warna purple Okay, so 100n potong. Ni potong. Okay, ni potong kat sini. Okay, so bila dah potong-potong, apa yang tinggal kita tulis. Ini adalah konsep kita buat jalan kerja mat. So kita kena buat slow-slow, jangan buat laju. Kalau tak nanti tertinggal atau tercicir something yang penting. Okay, something yang penting tu macam simbol atau sebagainya lah. Okay, sebelah kanan ni dah habis, dah out. Okay, so bila kita dah potong, kita tinggal apa yang ada tu kita tulis. Sekejap kita nak check sampai sini betul tak. Sekejap Sebab kalau tak check nanti takut salah. Sekejap Okay, betul. So sampai sini kita jangan kembangkan yang atas ni sebab kita ada huruf X. Kita kena keluarkan huruf X tu sebab kita tak nak campurkan dalam N. Okay, kita kena tengok ini adalah huruf yang orang kata constant. Okay, pemalar, huruf pemalar. Sebab kita punya variable sekarang ni adalah N, bukannya X. Jadi apa yang nak kena buat adalah keluarkan dulu X tu. Keluarkan je sebab dia bawa bersama-sama dengan bracket ni. Okay, so bila kita keluarkan dia kan dalam modulus, okay, dia kan dalam pagar. So pagar tu juga akan menjaga dia. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, baru kita tulis limit N. Okay, ni tinggal 100. 100 over, yang bawah ni kita boleh kembangkan supaya kita dapat nilai. Okay. 2 kali 2, 2 kali 2, 4 sepatutnya. Cek balik, kita ada kembangkan tak? Oh, ni dia tak ada kembangkan. Tak apalah. Dia kalau actually nak kembang boleh tak nak pun tak apa.
So kalau macam ni kita just tulis dulu pun tak apa. Sebab saya tak kembangkan saya just direct dia macam ni sahaja. Sebab kalau kita kembangkan pun jawapan akhir dia still sama. Okay, tak ada masalah pun. Tak ada effect pun. Okay, and then kita dah settle dah. Dah tak ada huruf X. Okay, yang ini kita dah boleh substitute dah. Okay, ini kita buat conclusion sikit kat sini. Substitute. Substitute apa ni? Gantikan n sama dengan infinite. Okay, gantikan n sama dengan infinite. Jadi kan, kita akan dapat X tambah 3 ni, dia akan darab dengan hasil jawapan. Okay, hasil jawapan yang ni. So, bila kita pun 100, 100, ni kita kasih explanation sikit. 100 over, ingat tau, bila kita gantikan n kepada infinite, okay, infinity ni, bila dia tambah ke, dia darab ke, dia akan still lagi infinity. Ingat tau. Okay, 2 kali dengan infinity akan dapat 2 infinity. 2 infinity pula. Dia akan dapat infinity, betul? Kalau infinity tambah 2 pula, dia akan dapat infinity balik. Sebab infinity ni no effect. Ingat, no effect. Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, dia tak ada effect pun dekat infinity tu. Sebab tu, infinity ni dia sangat besar. Okay, infinity darabkan dengan infinity, automatic akan dapat infinity juga. Okay, infinity pada bawah. Okay, semua jawapan infinity kat bawah. Dia jadi macam ni. 100 per infinity. Tak percaya? Nanti try calculate dekat symbol lab. Okay, 2 kali infinity dapat infinity. 2 kali infinity dapat infinity. Infinity kali infinity dapat infinity balik. Okay, still tak ada apa-apa effect. Then, apa jadi? Konsep ni kena hafal. 1/0 sama dengan mad error, undefined. Okay, ataupun infinity. Tapi kalau terbalik, kita tulis atas sikit. Kalau kita tulis 1 over infinity, kita akan dapat kosong. Just tunggal terbalik je benda ni. Kan, kita swipe place. Ini kalau nak ingat senang je macam tu je. Kalau 1/0 sama dengan infinity, so 1/, infinity sama dengan kosong lah. Okay. Case-nya segitu. Okay, kalau dalam fraction, bawah dia infinity, okay, dia akan dapat kosong. So, X tambah 3 kali dengan kosong. Kali dengan kosong. Dia akan dapat kosong. Okay, dia akan dapat kosong. Kosong is the final answer. Okay. Tak kisahlah, dia mesti ada jawapan. Jawapan dia ada 3 case. Okay, jawapan dia ada 3 case. Sama ada dia dapat kosong, sama ada dia dapat dalam bentuk nombor, ataupun sama ada dia dapat dalam diverge ataupun mad error. Okay, dia ada 3 jenis jawapan. A ni sebagai constant. Okay, A ni sebagai constant. Constant tu sebagai nilai lah, apa-apa nilai. Dia ada 3 case. Okay, ingat tau. Ingat ni. Okay, ni. Silap. Constant bukan A. Constantnya adalah X. Macam tu. Jadi 3 case. Ingat tau. Kosong ni apa-apa nilai lah. Kosong ke, 1 ke, 2 ke, 4 ke, negatif 4 ke, apa-apalah. Nombor biasa lah. Okay, nombor biasa ke, fraction ke, decimal ke. Maksudnya ada nilai. Okay, ada nilai. Okay, kita panggil dia sebagai converge. Ingat tau. Ada nilai je converge. Mad error ataupun undefined ataupun infinity, kita panggil dia diverge. Ini dah belajar masa awal. Okay, yang ini je case yang kita kena buat another test. Okay, another test. Nanti kita akan belajar soalan 4. Ni nanti kita belajar. So antara dua ni lah kita belajar dulu. Kalau dapat kosong, kita akan tulis absolutely convergent. Kalau dapat infinity, kita akan tulis jawapan dia divergent. So sekarang, bila kosong ni ada nilai tau sebenarnya. Okay, kita panggil dia sifar. Okay, bukan tak ada nilai.
tapi nilai dia adalah sifar. Dia ada nilai So, conclusion, kita tulis kat sini jawapan dia adalah absolutely convergent. Dia jatuh pada kes yang ni converge. Ingat tau, kita belajar buat ratio test ada 3 jenis jawapan. Jawapan yang pertama, jawapan yang kedua, jawapan yang ketiga. Jawapan yang kedua ni bila kita dapat dalam bentuk constant. Okey. Jawapan yang pertama bila kita dapat dalam bentuk nombor, dalam bentuk tak kisah 1.4 ke, pecahan ke, negatif ke, positif ke. Yang penting dia ada nombor. Itu kita panggil converge. Okey, kalau diverse ni maksudnya unlimited. Itu je. Yang paling senang lah, ini paling easy. Okay. Just tengok je antara dua ni. Okay. So apa yang kita nak soalan ni? Kita dah tentukan dia adalah absolutely convergent. Ada apa-apa nak tanya tak untuk ni? Apa-apa je. Syamirul. Ya. So maksudnya dah dapat jawapan tu kita tak payah proof yang dia bukan divergent atau conditionally convergent Okay. Untuk proving. Untuk proving ada case-case dia tertentu. Bila dapat constant, proof. Proof guna apa-apa test. Macam integral test. Nanti kita akan belajar soalan 4 Okay. Kalau dapat diverge, still lagi tak ada proof. Antara dua ni tak ada proof rasanya. Sekejap kita check balik. Sebab jawapan ni ada pada soalan nombor 9 dan 10. Dia jatuh kepada converge dengan diverge. Sebab soalan 4 sampai 8 tu dia dapat dalam bentuk constant. Okay, kita bagi kasih lalu je kat sini. Okay, contohnya kat sini soalan nombor 4. Ni kasih lalu je. Ratio test soalan nombor 4 ni. Kita dapat jawapan dalam bentuk constant iaitu X. Okay, nampak tak? X. Ni contoh then kita kena buat testing. Kita kena buat testing semua ni. Absolutely convergent, divergent, inconclusive. Macam dalam nota. Ini kita kena panjang sikit. Ada alternating lah, ada P-series lah, dia ada banyak. Okay, nanti kita akan tengok. Untuk soalan 4 sampai 8 semua dapat X. Okay, ni soalan 5 pun dapat X. Okay, soalan 5 ni dapat X. Soalan 6 pun dapat X. Tengok nampak tak bentuk-bentuk pattern soalan ni. Soalan 7 pun dapat X. Soalan 8 pun sama, dapat constant X. Tapi soalan nombor 9 ni dia jatuh pada infinity. Okay, series dia diverse. Tak perlu buat testing, tak perlu buat proof. Automatic dia akan ada satu formula yang kita akan tengok nanti. Okay. Kita akan stop sampai diverge. Dan satu case lagi, macam tadi, dapat nilai. Dia bukan apa namanya? Dia bukan diverge, dia bukan juga constant. Automatic dia adalah converge sebab dia ada nilai. Contoh di sini, eksponen negatif 1. Okay, eksponen negatif 1. Kita tekanlah kalkulator, eksponen negatif 1. Kan nilai dia dalam bentuk nombor 0.3679. Dia dalam bentuk nombor je automatically converge. Okay, automatic converge. Stoplah sampai situ, tak perlu buat proving. Nampak tak? Faham tak kat sini? Faham. Thank you. Alright. So itulah penggunaan ratio test. Dia ada 3 case. Okay, mana tadi nota? Okay, ni dia ada 3 case. Kalau nak proving, bila dia jatuh pada yang ada constant. Okay, ini kebiasaan. Sebab tu, soalan ni, okay, dia akan tanya kita. Determine dulu if absolutely convergent, conditionally convergent or divergent. Okay, dia ada macam ni kan, dia ada conditionally, dia ada absolutely ni. Macam mana nak dapat pula conditionally ni pula kan? Kalau dapat absolutely, habis conditionally macam mana? Bila? Ni ada lagi satu syarat, bonus. Bila jawapan dia ni jatuh pada 1. Okay, ni kita panggil dia jatuh pada 1. Okay, kita panggil dia sebagai inconclusive. Jatuh pada inconclusive ataupun no conclusion. Barulah kita akan buat proof. Kita akan guna kaedah lain. Okay.
Kaedah lain tu boleh check dalam notes. Dalam notes yang ni sama juga. Tengok no conclusion kan, dia jatuh pada case inconclusive tadi. So kita pun kena buat banyak-banyak test. So kena buat banyak-banyak test ni, kita kena test untuk yang AN yang ada modulus. Okay, AN yang ada modulus, kita guna dua je. Kita guna comparison dan kita guna alternating. Okay, dua je. Satu yang AN yang ada ni, modulus ni. Satu lagi AN yang biasa. Okay. So yang ni kita tengok nantilah macam mana nak buat ni. Nanti kita tengoklah. Tapi ni case yang jatuh pada satu. Buat masa sekarang, soalan assignment tak ada lagi yang jatuh pada inconclusive. Okay. Alright. So ini contengan-contengan tepi ni. Kalau nak conteng pun boleh, tak ada masalah. So setakat ni okey tak? Kalau okey, kita boleh sambung seterusnya pada soalan 2. Kalau okey, tulis okey dekat ruang komen. Okey. Okey So kita sambung. Okay. Dia first kan? First try ni macam rasa macam blur-blur lagi lah kan? Tak apa, nanti soalan masuk soalan 4 nanti kita akan nampak. Kita akan nampak lah. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan 2, 3 ni simple sebab dia adalah based on chapter yang awal-awal tu pada series tu dan dia ada dalam nota. So jawapan ni directly ambil dalam nota je. Okay, contoh soalan dia dalam nota ni. Ni korang boleh check dekat bahagian nota convergent test. Okay, muka surat berapa? Okay, mana convergent test tadi? Chapter 1.4. Okay, di dalam ni. Okay, dia dekat sini convergent test, nota convergent test pada awal-awal tu. Okay, boleh check kat sini. Ni, pada muka surat kedua, convergent test pada muka surat kedua. Ni kan muka surat pertama convergent test kan. Muka surat kedua ni memang dah ada jawapan dia dah. Ni dekat yang muka surat kedua, nota untuk B ni. Dia sama je soalan dia, 5/n. Tapi dekat dalam kita punya assignment ni dia tulis 5/k. Okay, so ni adalah sama je macam nota tu. So cara jawab dia, kita akan tulis 5 summation. Okay, summation ni okay, tulis lain elok ni infinity, ni huruf k huruf k 1/k. Okay, kita just keluarkan constant. Okay, keluarkan constant 5 tu dan kita akan dapat 5 darabkan dengan diverge. Sebab yang 1/k ni adalah P series ataupun harmonic series. Kan? So, bila harmonic series, dia adalah diverge. Okay, dia adalah diverge. Jadi 5 darab dengan diverge, automatically akan dapat diverge. Itu sahaja jawapan dia. Simple. Dan kita kena buat conclusion. Series diverge. Diverge. Okay. Buat je conclusion. Simple. Sebab dalam nota ni dia dah bagi. Okay. Just tunjuklah, show je. Macam mana solution yang kita buat, macam mana kita buktikan dia dapat diverge. So, keluarkan constant, dan 5 darab infinity akan dapat infinity. So, automatically diverge. Ingat ya, infinity adalah diverge. Okay, ini senang, so kita cepat sikit.
Untuk soalan 3, ni korang nampak je macam ada apa panggil negatif 1K tambah 1 ni kan. Korang mungkin nampak macam alternating. Sebab alternating bentuk dia macam ni. Tapi sebenarnya korang kena tengok juga dekat fraction ni. Okay, fraction ni adalah geometric. Okay, geometric. Sebab apa? Okay, sebab apa geometric? Sebab dalam nota ni kalau kita check muka surat yang sama, dia dekat sini dia dekat solution yang pertama ni, atas dia je, nota convergent test muka surat 2. Ni 3/4 kuasa N. Okay, 3/4 kuasa N. So, kat sini, nombor kuasa 1. Nombor kuasa 1 pula. Nombor kuasa K. Okay, kat bawah ni dekat denominator. Kita check denominator dulu. Denominator. Okay, 2 kuasa something. Ataupun something ni kita anggap dia sebagai series. 2 kuasa series. Jadi bila 2 kuasa series, nombor contohnya A kuasa R. Okay, A kuasa R. R ni adalah series So kita anggap dia sebagai geometric. A kuasa R. Geometric. Jadi kan, contoh kalau kita buat dalam bentuk series. Kita tukar dalam bentuk series. K start dengan kosong. Okay, so bila K start dengan kosong, negatif 1 kuasa kosong tambah 1 darabkan dengan 5/2 kuasa kosong. Okay, kita akan dapat 5/1 negatif 1. So negatif 5 lah kita dapat. Okay, kita dapat negatif 5. So kalau kita test yang kedua pula, kita dapat K yang pertama. Ni K sama dengan kosong Ni K sama dengan 1. Ni testing dulu tau, nak check. Okay. So ni 2 kuasa 1, kita akan dapat 5/2 dalam bentuk positif. Okay. Maksudnya, hanya denominator sahaja yang akan berubah. Okay, hanya denominator sahaja yang akan berubah. Kalau K sama dengan 2, dia akan jadi ini 2 tambah 1. So ni 5/2 kuasa 2. Kita akan dapat 5/4 lah. Okay, negatif sebab negatif 1 kuasa 3 dapat negatif Okay, so bila kita buat dalam bentuk series, kita akan dapat negatif 5 tambah 5/2 tolak 5/4 tambah dot. Okay, tambah pada hujung. Dia berselang. Negatif, positif, negatif, positif. Cuba kalau kita cari R. R ni adalah nombor A2 ni. Ni nombor A1. Maksudnya R ni adalah A2/A1. Dia akan dapat sama dengan A3/A2. Okay, ni formula sekolah menengah. Geometrik. Okay, formula geometrik. Sekejap kita buat page sebelah lah. Dah tak muat ni. Okay, kita tukar kepada page. Okay. So, nak cari R. R ni maksudnya dia punya jujukan geometri tu. Dia punya selang tu. Okay. So, A2 bahagi dengan A1 bersamaan dengan 5/2 bahagi dengan negatif 5. Okay, ataupun darabkan dengan negatif 1/5. Sama je. Okay. Boleh kita balikkan Tapi kalau rasa confused, tak payah buat macam tu. Kita bahagi je. Bahagi 5. Tekan kalkulator dapat berapa. Okay. Sama dengan A3 bahagi dengan A2. Okay. A3 dia adalah negatif 5/4 bahagi dengan 5/2. Okay. A3 kat sebelah kanan ni. Ni A3. Adakah jujukan dia sama? Kiri dan kanan. Okay. Kita check Check adakah jujukan dia sama. 5/2 sorry, ini 5/2 bagi negatif 5
Bagi dua eksperimen satu. Ni negatif 5. Ada tak? Dia tak ada dekat tu. Dekat individu tak ada. Kalau dekat Ni negatif 5. Okey, dapat negatif 1/2. Okey, dan yang seterusnya negatif 5/4 bahagi dengan 5/2. Kita akan dapat, buat dalam bracket. kalau buat discussion. 5/2 dapat negatif 1/2 juga. Tekan je calculator, buat dalam bracket negatif 5/4 bahagi dengan 5/2. Bila R dia sama, R1 sama dengan R2, kita panggil dia sebagai R ni adalah geometrik. Sebab dia akan sama dengan A4 over A3. Dia akan sama juga dengan A5 over A4. Sama dengan seterusnya. Okay, ini kita panggil dia janjang geometri. Okay, ataupun jujukan geometri. So R ni adalah negatif 1/2 di mana R dia adalah kurang daripada 1. Nampak tak? R ni adalah kurang daripada 1. Bila R kurang daripada 1, cuba buka balik nota geometrik. Okay, nota geometrik series. Okay, nota 1.3 Nota 1.3 ni geometrik series. Mana geometrik ni? Okay, ni formula dia. Jika R-nya kurang daripada 1, maka series ni adalah converge. Kalau R dia lebih daripada 1, maka geometri adalah diverge. Okay, itu sahaja. Okay, ada sesiapa komen? Ada yang angkat tangan, nak tanya apa-apa ke? Siti Hamzah ada nak tanya apa-apa? Okay. Bila kita tak ada. Okay. Bila kita tengok balik kat sini dia macam panjang kan. Sebenarnya ini adalah contengan sahaja. Okay, kalau tak nak tulis pun tak apa jalan kerja nanti kan. Kita just start daripada sini je. Actually kita punya jawapan dia start daripada sini. Okay, kita testing. Series yang pertama A1 dia apa? Series yang kedua A2 dia apa? A3 dia apa? And then kita pun buatlah A2 bahagi A1 sama tak dengan A3 bahagi A2. Kalau sama, geometrik. Kalau tak sama, bukan geometrik. Itu je. Okay, dia mesti sama. Kalau tak sama memang testing lain lah. Mungkin telescoping ke, kita tak tahu. Tapi geometrik ni, bila dia semua sama. Okay, A3/A2 sama dengan A2/A1. Okay, dan kita check dia punya kat sini, R dia lebih ke kurang. Kalau kurang 1, converge. Kalau lebih 1, diverge. Okay, jadi tengok jawapan kita itu kat mana. Soalan nombor 3. Okay. So kalau nak try, tengok kat sini ni jawapan ringkas. A1 dia adalah negatif 5/1, A2 dia adalah positif 5/2, A3 dia adalah negatif 5/4 dan seterusnya dia akan berselang simbol. Okay, so R dia adalah negatif 1/2. So bila kita masukkan dalam formula A/1 tolak R ni, okay, so kita akan dapat jawapan dalam bentuk nombor. Ini adalah bukti, ini adalah proof dia. Kenapa dia converge? Ini adalah proof dia. Masukkan dalam formula A/1/R ni. Ni kalau rajin lah nak buat. Tapi kalau tak perlu pun. Kita just tulis dekat sini, R negatif 1/2, R dia kurang daripada 1, automatically converge. Okay? Automatic converge. Kalau nak tahu kenapa converge, ini bukti dia. Okay? Ini adalah optional. So, kita pun dapatlah buat satu conclusion bahawa series ni adalah converge. Okay? Boleh tak? Sampai sini okey tak? Ada apa-apa nak tanya?
Kalau ada sesiapa yang menggunakan Ada orang tanya dalam komen. ada orang tulis dalam komen. Sekejap. Boleh. Kalau guna alternating, dapat sama jawapan, boleh. Sebab kita sebenarnya testing ni kita tengok mana yang sesuai. Sebab mungkin lah katakan kalau rasa kita rasa macam ini macam alternatif macam sesuai. Lepas tu kita pun buat jawapan, kita pun buat solution dia. Dapat jawapan sama, kita dapat jawapan dalam bentuk converge. So betul lah. Nampak tak? Dia sebenarnya tak spesifik pun. Okay. Yang penting ada jalan kerja, ada jawapan yang sama, betul. Jangan jawapan dia tiba-tiba dapat diverse pula. Boleh. Kalau kita buat alternating, dia ada step-step dia. Mana nota alternating ni? Okay, alternating ni kita tengok sikit je. Ni alternating ni dia ada 2 syarat. Dia kata A1 kena lebih besar daripada A2 dan A2 juga kena lebih besar daripada A3. Contoh. Dan limit dia mestilah kosong. Kalau dua-dua condition dia betul, dia akan dapat converge. Okay. So kalau kita test kita test sekejap. Ni nak test. Sekejap. Okay, contoh kita ambil series yang sama yang ni. Kita ambil series yang ni dia sama je. Ambil series yang ni, okay, kita buat tepi kanan kiri ni kalau alternating. Ingat tahu, kita kena tulis tahu series apa yang kita guna. Lupa nak nyatakan ni adalah geometric. Okay, ni adalah geometric series. Kena tulis. Geometric series. Okay, kalau alternating test, alternative series alternative series. Okay, kita tulis kita kan ambil yang apa ni? Nilai AN, ni kan nilai apa ni? Nombor yang kita dapat series tu, contohnya macam ni. Kita ambil nombor dia je kan? Kita tak ambil simbol dia. Kita remove simbol ni, kita tak nak. So kita ambil dia sebagai 5, 5/2, 5/4. Kita ambil nombor dia sahaja. And then kita semak. 5 ni, 5 lah, 5.0. 5/2 ni, 2.5. Betul tak? 5/4 ni berapa? Ni something wrong. Sekejap. 5 bagi 4 berapa? Okay, 1.25. Makin mengecil. Bermaksud, 5 ni lebih besar daripada 5/2. Dan 5/2 ni lebih besar daripada 5/4. Dan dia mestilah lebih besar daripada seterusnya. Adakah dia menepati syarat pertama? Okey, syarat pertama satisfied. Okey, syarat pertama satisfied. Sikit lagi, kita ada lagi yang kedua. Kita akan tulis limit n implies infinity untuk an sahaja. Okey, untuk an sahaja, iaitu 5/k. Silap. 5/2k. Betul tak? Betul tak soalan dia? 5/2k. Ni an sahaja. Yang negatif 1k plus 1 ni tak payah. Kita ambil yang ni. Sebab alternating ni, kita just ambil dia punya fraction sahaja. Okay. So, adakah jawapan dia, ni bukan n ni adalah k. Silap. Sebab kita guna huruf k. Limit k sama dengan infinity. Ingat bila kita gantikan dia, kita akan dapat 5/infinity. 2 kuasa infinity dapat infinity. Okay, 5/infinity. So, jawapan akhir dia dapat kosong. Syarat dia menepati. Okay, syarat dia menepati. Mana tadi? Nota-nota agak serabut dah. Okay, syarat dia yang kedua ni menepati. Limit an adalah kosong. Okay, ingat tau. 2 kuasa infinity sama dengan kosong. 2 kali infinity pun kosong. 2 kali infinity juga kosong. Silap. 2 kuasa infinity adalah infinity. 2 kali infinity adalah infinity. 2 tambah tolak infinity juga adalah infinity. Okay, maksudnya infinity ni no effect. Tak ada apa-apa effect pun. Okay, sebab tu 2k ni, 2 kuasa k ni dia akan berubah menjadi infinity. Okay, sebab dia no effect. Okay, so 5 bahagi dengan infinity, kosong. 5 bahagi kosong, infinity. Dia just balik sahaja. Okay, so kita dah dapat satu conclusion bahawa dua-dua syarat tu satisfied, maka dia adalah series converge.
Macam ni. Settle. So, both adalah betul. Okay. Pilih dua. Nak geometrik atau nak alternatif. Okay. Takkanlah kita nak semua orang satu kelas buat geometrik kan. At least adalah beberapa orang yang buat alternatif. Nampaklah sikit kefahaman tu. Okay. Ikut cara sendiri. Boleh Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okey. Nampak serabut kan? Tak apalah, nanti pada pandailah conteng Sebab ni soalan 2 dengan 3 ni based on nota. Jadi dia senang. Kalau macam soalan 1 dengan 4, yang ni kita kena susun cantik lah macam ni sebab apa panggil? Yang tu kena teliti. Okey, so kita ada lagi dalam berbaki sampai pukul 11 suku. Sempat ni kau nak habiskan soalan nombor 4 ni. Sebab soalan nombor 4 ni dia sangat panjang Dia sangat panjang sampai 1 page penuh. So yang tu kena bagi tumpuan. Siapa yang betul-betul nak buat lah. Ni nombor 2, 3 ni kalau siapa terlepas nanti tengok balik recording. Nombor 1 ni tolong fokus balik macam mana nak buat sebab kita akan guna semula untuk soalan nombor 4. Okay, kita sambung Soalan nombor 4. Okay, first thing first, kita nak tengok soalan dia. Okay, tadi soalan dia cakap find sama ada dia adalah absolutely apa benda semua tu kan? Absolutely convergence ke, apa ni, conditionally convergence ke, ataupun divergence kan? Ataupun divergence. Yang itu kita tahulah kita kena guna ratio test ataupun absolutely ratio test. Tapi untuk soalan ni, bila sebut pasal radius, bila sebut pasal interval, automatically benda yang sama. Okay, automatically benda yang sama. Kita akan apply formula yang sama iaitu absolutely ataupun absolute ratio test. Maksudnya absolute tu nama dia. Absolute ratio test. Okay. Kena apply yang ni. Yang ini mesti yang first. Supaya kita nak tahu dia jatuh pada kes yang mana. Betul tak? Okay. Absolute ratio test. Tukarkan summation kepada limit. Okay, tukarkan summation kepada limit di mana limit n mestilah menuju kepada infinity. Yang n sama dengan 1 ni kemudian. Okay, yang ni kemudian nanti bukan sekarang. Nanti kita akan guna n sama dengan 1 tu. Okay, so buat yang ni pagar 2 kuasa n tambah 1 x kuasa n tambah 1. Ini senang Okay, over 3 n tambah 1. Macam ni. Sekejap tekan balik. Okay. Yang ni kan, hati-hati tau. Jumpa je macam ni. Hati-hati Hati-hati. So, ada huruf N yang ada kuasa, buat bracket. Okay, buat bracket untuk N dulu. N tambah 1. Okay, baru letak kuasa dulu. Sebab apa? Sebab kita prioritikan huruf N tu. Bukannya kuasa dulu. Kita utamakan N tu dulu. Sebab tu N kenalah letak bracket. Macam ni semua kena bracket ni. Supaya tak cuai. Okay, lepas tu kita guna konsep darab lah. Kita terbalikkan fraction. Kita terbalikkan fraction. Kita akan tulis 3n n kuasa 2. Macam tu. Okay, lepas tu 2n xn. Settle. Dia pendek je. Okay. Lepas tu apa yang kita kena buat pada seterusnya adalah kita kembangkan. Okay, so kalau macam ni kita kembangkan 2 kuasa n
dia akan darab dengan 2 kuasa 1. Okey, ni sebenarnya 2 kuasa 1 tau. Dia sebenarnya kuasa 1. Tapi kuasa 1 ni kita tak nak tulis nombor 1. Biar je. Okey, lepas tu over 3 kuasa N. Lepas tu darab dengan 3. Okey, kemudian darabkan dengan N tambah 1 kuasa 2. Ni kita nak kena expand. Nak kena expand ke? Nak kena expand tak? Nak kena expand tak? Sekejap nak kena expand ke tak? Balik, kita lupa lah. Kita expand. Oh tak payah. Sekejap lagi. Okay, so biar je dulu. So kita akan tulis N kuasa 2. Untuk siapa yang rasa confused, nak kena expand ke tak nanti dululah. Bukan sekarang. Tak payah expand dulu, biar dulu So kalau kita rasa confused tu nantilah kita expand. Okay, try potong. Okay, try potong. 2N dengan 2N boleh potong. XN dengan XN boleh potong. 3N boleh potong. N tak boleh potong, so biar dulu. Okay, biar je dulu. Okay, and then kita tulis mana yang tinggal. 2 kali X, tulis 2X. Kemudian 2X darab N kuasa 2 dapat N kuasa 2. Kan? Kita just kecil, apa panggil? Kita just darabkan sahaja. Okay, 3N tambah 1 ni, kita tulis 3N tambah 1 kuasa 2. Macam tu, settle. Okay. And then apa nak kena buat adalah kita check. Kita nak kena keluarkan X. Ada orang confuse tau. Kalau macam ni, macam mana nak keluarkan ni? Ada 2X ni. Ada orang, dia keluarkan macam ni. Dia keluarkan, dia tulis kat sini, X sahaja. Okay, tak ada masalah, betul. Still betul. Ada orang, dia keluarkan 2X. Macam ni, pun betul. Tak ada masalah. Ada orang keluarkan 2X over 3. Macam tu. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, sebab apa tau? Sebab 2/3 ni nombor dia dah memang nombor positif dah. So, memang kita keluarkan dia punya modulus tu tak payah ada lah, memang hilang. Yang ada modulus cuma X je, sebab X ni kita tak pasti sama ada dia tu adalah negatif atau positif. Yang senang lah saya ajar, kalau kita nak keluarkan X, seeloknya kita keluarkan semua yang ada nombor. Seeloknya lah. Okay, so bila kita keluarkan, kita akan keluarkan semua yang ada nombor. Lagi senang. Kita nak senangkan, so keluarkan semua. 2/3 ni X. Okay. Mana-mana boleh, tapi seeloknya guna yang senang lah yang ni. Keluarkan semua. Lagi banyak keluarkan, lagi bagus lah. Okay, ni kita dapat tengok walaupun kita keluarkan kat sini dalam jawapan saya ni, kalau kita keluarkan X ni pun, kita akan dapat sama juga 2/3 X ni kan. Sama je kalau kita keluarkan 2/3 X terus, tak ada masalah. Jawapan dia still sama. Sebab tu kalau boleh, jangan rasa gelabah. Buat je. Okay. Jadi, N tambah 1 kuasa 2. Okay. So yang ni, kita kembangkan yang bawah, kita kembangkan denominator. Sebab yang ni kita rasa macam macam mana nak potong kan? Kita macam confused macam mana nak potong. So kita kembang dulu. Okay, dia tak dipotong tapi kita just kembangkan sahaja. So sebabkan dia nak kembang tu, kita just tulis warna biru lah. N kuasa 2 tambah 2N tambah 1. Okay, kembangkan macam biasa tak reti, buatlah macam ni tak reti buat macam ni. Siapa reti congak, N tambah 1 kuasa 2, reti congak, dia akan dapat N kuasa 2, dia ada 3 place dia ada 3 place. Okay, N kuasa 2, 1 kuasa 2, 2 kali N kali 1 dapat 2N. Okay. So macam itulah kita buat. Nampak tak?
N kuasa 2, 1 kuasa 2. Yang tengah ni kita darab. 2 darab N darab 1 dapat 2N. Dia dapatlah macam tu. Kalau rasa susah, buat macam ni. Kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. Alright. Yang ni tak boleh potong tau. Okay, yang ni siapa potong, salah. Okay. Yang ini biar kekal solid macam ni. Kita just, apa orang kata, apa panggil ni? Use divide by power. Divide by highest power. Pernah dengar kan? Divide by highest power. Sebab apa? Sebab atas dengan bawah ni sama. Kuasa yang sama tinggi. Ataupun kita katakan kita ada atas ada kuasa, bawah pun ada kuasa. So gunalah divide by highest power. So kita akan dapat, dia panjang sikit tau jalan kerja dia. Okay. Ni tahulah N squared over N squared. Ni N squared over N squared. Yang ni 2N over N squared. Yang ni 1 over N squared. Guna L'Hopital. Nak guna L'Hopital boleh, tak ada masalah. Bagus siapa yang nak guna tu. Ada yang nak guna tu, kita gunakan yang tu. So kalau yang nak guna L'Hopital, dia akan jadi 2N over 2N tambah 2, betul? Boleh, tak ada masalah. Mana-mana boleh. Jadi kalau rasa kalau kita apa panggil, kita substitute. Kita substitute dalam L'Hopital rule tu, kita akan dapat infinity over infinity. Still lagi kena differentiate. Okay, pandai-pandailah. Okay, ikutlah mana yang korang rasa nak senang. Okay, so dia akan dapat 1. Okay, dia akan dapat 1. Ni L'Hopital L'Hopital. Okay, kalau yang guna yang divide by highest power pun boleh. Kita akan dapat apa tau? Okay, kita akan dapat 2 over 3 X. Yang ni gantikan dia lah. Terus ganti dia. Tak apalah, kita tulis dululah. Nantikan confuse. Okay, yang ni dapat 1 over. Ni dapat 1 tambah kosong tambah kosong. Macam tu. Okay. Sebab apa? Sebab kita apa tau? Kita gantikan ni n potong jadi 1. N potong jadi 1. Bila kita tengok kat sini kita potong, kita dapat 2 over n. Okey, bila kita dapat 2 over n, bawah dia adalah infinity. 2 over infinity sama dengan kosong. 1 over infinity pun kosong. Yang ni. Okey. So bila kita rasa dia fraction over infinity, memang akan dapat kosong. Sebab tu kat sini penjelasan dia 1 over 1 tambah kosong tambah kosong. Boleh? Okey lah. Sebab tu kita akan dapat jawapan dia akhir sekali. Jatuh pada case constant. Okey, jatuh pada case constant. Dia bukan converge, dia bukan diverge. Dia tak tahu. Kita tak tahu. Not sure. Okey, ni 2/3x kali 1 dapat sama jawapan lah ni. Okey, dia kali 1. Okey, ni darab ni darab darab dengan 1 dapat 2/3x lah. Okey, dia panjang tau, dia panjang. Okey, so salin dulu siapa yang nak salin. Kita kecilkan sikit. Bagi seminit lah untuk siapa yang nak salin. Oh ya. Biasa lah. Okey. Saya tengok okey, bila dia jatuh pada case constant, yang ni kan dia jatuh pada case constant kan. Kita pun teruslah buat satu formula. Korang boleh rujuk pada nota power series.
Okay, nota power series yang ni kan. Bila dia jatuh pada case constant. Okay, example 2 dia jatuh pada case constant. Kita akan test tiga-tiga series ni. Jika jatuh pada absolutely convergent, dia akan buat macam ni lah. Row kurang daripada 1. Divergent maksudnya row lebih besar daripada 1. Inconclusive maksudnya dia adalah sama dengan 1. Okay. So, dia macam ni tau. Kalau kita kan buat ratio test kan, ratio test. Kalau ratio test kita dapat jawapan dia kurang daripada 1, macam tadi kan, jawapan dia kosong ke, exponent ke kan, kita akan dapat absolutely convergent, betul tak? Tapi yang ni kita tak tahu jawapan dia apa. Sama ada jawapan dia absolutely convergent ke, jawapan dia divergent ke, inconclusive ke. So kita testing sekali 3 series ni. Jika ni kita tulis series. Okay, jika jatuh pada kes yang pertama. Okay, jika jatuh pada kes yang pertama iaitu jatuh pada absolutely convergent. Okay, jika dia jatuh pada absolutely convergent, maka jawapan dia, okay, jawapan yang ni 2/3x ni mestilah kurang daripada 1. Ingat, absolutely convergent sentiasa jawapan dia kurang daripada 1. Okay, so kita akan cari nilai x. Modulus x adalah 2/3 ni. Ni konsep apa panggil? Algebra. 3 pindah jadi darab dapat 3. 2 pindah jadi bahagi dapat over 2. Okey, terbalikkan sahaja. Okey, terbalikkan sahaja. Okey, ni terbalikkan. 2/3 jadi 3/2. Okey, bahagi pindah jadi darab. Okey, buat satu-satu. So x ni dapatlah kurang daripada 3/2. Okey. Yang kedua, kita test pula jika dia adalah divergent. Okay, jika dia adalah divergent, maka divergent kan infinite. Infinite kan lebih daripada 1. So, 2/3 x lebih besar daripada 1. Okay, so x ni juga akan sama jawapan macam tadi, 3/2 lah. Cuma simbol dia mestilah lebih besar daripada 3/2. Okay. Dan jika dia jatuh pada yang ketiga, inconclusive ataupun no conclusion, kena test 3-3 tau. Sebab dia jatuh pada constant. Okay. So, 2/3 x sama dengan 1. Betul-betul tepat pada 1. Maka x, okay, x modulus adalah 3/2. Okay, adalah 3/2 di mana x ini boleh ada dua jawapan iaitu negatif 3/2 dan x tu adalah 3/2. Ni. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Okay, kita nak yang ni kenapa kita nak yang ini? Sebab kita tak tahu dia jatuh pada siapa. Okay, kita tak tahu 2/3x ni jatuh pada siapa. Kita tak tahu. Jadi sebabkan tu kita akan gunakan inconclusive. Okay, inconclusive ni ada dua jawapan. Kita ada x sama dengan negatif 3/2, x sama dengan 3/2. Okay, so kita guna test. When x sama dengan negatif 3/2 dan yang belakangan ni when x equals to 3/2. Kita akan testing dua benda ni. Okay, kita akan testing dua benda ni. Dia panjang tau, dia kerja dia. Okay, ambil yang inconclusive saja. Jangan fikir yang ni. Sebab kita memang boleh tulis, tak ada masalah. Tulis ni hanya untuk markah. Tapi kita akan testing yang inconclusive ni. Sebab kita dapat jawapan dalam bentuk constant. Ini constant. Sebab kita tak tahu apa nilai x tu. Okay, kita tak tahu. So kita ambil inconclusive. So kalau orang tanya, habis yang ni kena buat tak? Buat je. Siapa buat dapat markah. Itu je. Okay. So ni kita gantikan x ni dalam function soalan. Okay, dalam ni
Okay, kita gantikan dalam ni So gantikan X dia bersamaan dengan negatif 3/2. So kita tulis kat sini summation infinity n sama dengan 1, 2 kuasa n. X ni kita tukar. Kita tukar jadi negatif 3/2. Okay, tukar jadi negatif 3/2. Kuasa n over 3 kuasa n kuasa 2. Yang belah kanan ni, kita tukar dia lah. Kita tukar juga yang belah kanan ni. Tapi tukar dengan positif 3/2. Itu je. Kena buat macam ni sebab kita dah, ni untuk soalan 4 sampai 8. Soalan 4 sampai 8 buat benda yang sama je. Kita akan testing kiri kanan. Okay. Soalan dia sama. Sebab soalan 4 sampai 8 ni jatuh pada constant. Okay, so kita try. Okay, ni kita cari jawapan dia. Kita cari jawapan dia. Yang ni kita boleh delete jap. Delete. Okay. So apa akhir jawapan dia? Kita kecilkan dapat berapa? Yang ni kita boleh simplify n sama dengan 1. Kita dapat 2 kuasa n. Ni 2 sorry 2 ni boleh potong. Okay, 2 ni boleh potong. 3 ni juga boleh potong. Boleh faham tak kat situ? 2 ni boleh potong. Okay, sebab kalau kita buka kalkulator kan. Kalau kita buka kalkulator, 2 kali dengan negatif 3/2. Okay, kita akan dapat negatif 3. Betul tak? Kita potong 2 tu lah. Kita potong 2 ni. Okay. N ni dia sekali jalan sebab dia adalah bersama indeks. Okay, dia adalah sama indeks. So dia boleh darab lah terus. Okay. Yang ni pun sama. Dia sebagai ada kuasa n kat sini. Okay, dia macam ni lah. Sekejap kita tengok kat sini. Siapa yang kurang faham tu, kita tengok balik semula Ingat tak kat sini, 2 kuasa n darab dengan 3/2 kuasa n. Okay, so dia adalah boleh darab terus. Okay, dia boleh darab terus. Kalau tak percaya, okay, pergi buka calculator kat Google lah, dia senang. Okay, simbol lab. Sekejap Simbol lab ni bagus tau sebab siapa yang confused tu dia boleh tahu jawapan. Okay, kita try 2 kuasa n. Silap. 2/3. Okay, 2 kuasa n. 2 kuasa n. Kita try kat sini Okay, yang ini dia ada darab dengan negatif 3/2. Okay, negatif 3/2 kuasa n. Betul tak? Okay. Ambil yang tu dulu. So kita tekan je dekat simbol lab. Simbol lab simbollab.com. Okay. Ni. Ya, dia punya simplify dia macam ni Kita boleh potong 2 sahaja. Okay, kita boleh potong 2 sahaja. So kita ambil ni, kita potong. Okay, dia dapat macam ni lah. Dia dapat negatif 3. Negatif 3 kuasa n over 3n n kuasa 2. Okay. And then kita tulis lagi. Okay, ingat siapa yang tak reti kira ni, tekan simbol lab je. Simbol ni akan membantu. Okay, negatif 3 ni ingat tau. Negatif 3 kuasa n sama dengan negatif 3 negatif 1n 3n. Okay, ingat ni formula. So, kita tukar dia jadi negatif 1 kuasa n 3n over 3n n squared. Boleh potong? Okay, kita dapat negatif 1 kuasa n. Okay, dapat macam ni. Okay, ataupun kalau rasa nak tulis macam ni pun boleh. Negatif 1, negatif 1n 1 over n squared. Okay, boleh buat macam tu. Okay.
Sebab ni lah formula ni je yang orang rasa kurang faham. Kenapa negatif 3 kuasa N dapat macam ni? Tapi inilah memang dia punya formula. Kalau negatif 4 pun sama. Negatif 4 kuasa N sama dengan negatif 1 N, negatif 4 N macam tu. Sama je, formula je. Just follow Okay, lepas tu yang ni kita dapat converge kan? Okay. Kita dapat converge tau. Sebab kita dapat buat conclusion. Kat sini kita guna P series. P series di mana P sama dengan 2. So conclusion dia series converge. Sebab kita tahu yang ini adalah P series. Okay, sebab dia adalah P series. Kita just tengok yang ni je, fraction ni. Okay, walaupun ada negatif 1 kat depan. Okay, kita tengok yang tengah ni. Kita test kasih boleh lagi. Boleh tak? Sebab yang ni dia sampai sini dia dah jadi slow kan, dia jadi macam susah kan. Tapi memang itulah testing dia. Kita kena check. Susah tak? Negatif 1 N 1 N square. Tengok kat sini pun dia cakap converge. Okay, maksudnya boleh guna alternative series, boleh guna P series, boleh guna apa-apa series yang sesuai. Dekat sini dia ada bagi arahan lah, apply alternative series test, tapi dia tak bagi tahu solution dia macam mana. Jadi kalau siapa rasa macam better aku guna alternating, okay, untuk soalan ni, boleh lah, tak ada masalah. Sebab nanti kita still akan dapat converge. Tapi kalau tiba-tiba saya cakap, saya nak guna P series lah sebab soalan dia macam ni, ada nampak macam bentuk P series. So guna P series. Okay, dia sebab orang kata tak fit sangat dia punya testing tu. Nak guna apa yang rasa sesuai, guna. Okay, tiba-tiba rasa nak guna comparison pula, habis. Comparison lagi lah complicated kan. So gunalah mana yang senang. Jadi kalau nampak macam ni je, alternating. Okay, ataupun nampak macam ni je, P series. Sama. Okay, next. Ini ikut tau, bergantung tau, depends pada kita rasa kita nak guna series apa yang sesuai, suitable series. Okay, bergantung. Jadi yang belah kiri ni kita dapat converge. Okay, kita test belah kanan pula, belah positif. Okay, tengok pula belah kanan apa jadi kat dia. Yang ini pun sama case dia macam tadi, dia akan dapat potong lah, kita akan potong benda tu. Kita akan potong yang ni lah, kita akan potong 2 ni. Okay, kita akan potong. So dia akan dapat 3 kuasa N. Kenapa kalau kita potong 2, N dia tinggal. Korang kena ingat 2N, 3/2N sama dengan 2N, 3N/2N. Teringat tu. Sebab tu kita boleh potong. Faham? Teringat tu. So 3N/3N, N squared. Sama juga macam tadi. Okay, sama je. Nak guna P series lagi sekali pun boleh, tak masalah. Ni sama je, kita dapat ni kita dapat 1. Okay, sama sikit ni kan, ni konsep dia lah. 3/2N ni bersamaan dengan 3N/2/N. 2 kuasa N. So dia boleh potong lah direct kat situ. Ni sama je. Yang ini P series juga. Boleh, tak ada masalah. Kita just apply lah kalau rasa yang ni sesuai P series. So kita tulis ni P, ini kita buat conclusion. Conclusion kat sini. Rasa ini P series ni. Okay, ni P series. Rasanya lah. Okay, ni sesuai P series. Yang tadi tu rasanya sesuai dengan alternating. Sebab dia ada ni negatif 1 kuasa N kan, rasanya lah. Kot-kot lah kan. Try rasa mana yang sesuai. Tapi jawapan dia still converge.
Okay, kalau kita guna alternating, dia akan dapat negatif 1. Okay, negatif 1 tambah, okay, ini negatif 1 tambah negatif 1 kuasa 1 dapat negatif 1, 1/1 dapat 1. Okay, lepas tu negatif 1 kuasa 2 dapat 1, positif lah tambah dia jadi tambah 1 kuasa 2, 1/4 dia jadi 1/4. Sebab ni 2 kuasa 2 4. Lepas tu dia akan jadi tolak 1/3 kuasa 2 dapat 9 tambah dot dot dot. Okey, so maksudnya bila kita testing, kita akan dapat 1 lebih besar daripada 1/4, lebih besar daripada 1/9, lebih besar daripada seterusnya. Okey, condition pertama check. Condition kedua limit n implies infinity untuk 1/n². Bersamaan dengan 1/infinity bersamaan dengan kosong. Okey, check. Okey, maksudnya alternatif ini merujuk kepada series to converge. Okey, series converge. Okey. Dah So, kita punya interval, ni jawapan akhir ni jawapan akhir. Interval of convergence. Okey, yang ni senang lah, yang ni last kali senang. Sebab yang last kali ni kita dah dapat buat kesimpulan rasmi. Okey, kesimpulan rasmi di mana interval of convergence kita berada pada square bracket negatif 3/2 square bracket. Okey. Apa function kita buat benda ni? Apa function kita buat when 3/2 dengan when negatif 3/2 ni? Okey. Function semua ni yang kita bulatkan hijau ni adalah untuk tentukan, okey, untuk tentukan bracket dia sama ada dia bentuk stapler punya ataupun dia berbentuk yang ni. Itu je. Kalau converge, kita punya bracket adalah square bracket. Kalau diverge, kita punya bracket kita adalah itu sahaja. Bentuk dia macam ni. Ini adalah diverge. Okey, ini adalah converge. Ini adalah diverge. Okey, sebab tu kita kena buat testing pada inconclusive. Actually jawapan kita stop sampai sini je. Okey, jawapan kita stop sampai sini sebab kita dah ada jawapan. Ini interval ini interval. Okey, interval kita kat sini je. Tapi bracket dia je yang kita tak tahu. Sama ada square bracket ataupun bracket biasa. Okey, sebabkan tu kita kena buat lagi panjang, kena buat lagi alternating lah, kena buat P-series lah supaya kita dapat tentukan, oh ini bentuk stapler, oh itu bentuk diverge, macam tu. Okey, kalau tiba-tiba sini diverge, so buatlah diverge. Kalau tiba-tiba yang sini converge, buatlah converge. Okey, bergantung pada kiri dan kanan. Kiri converge, buat stapler. Kanan converge, buat stapler. Kalau kiri dia bentuk diverge, diverge lah. Kiri sahaja. Okay, kalau kanan dia diverge, buatlah kanan punya bentuk bracket tu. Dia ada bracket macam ni Dia ada bracket yang macam ni. Dia ada campur-campur. Ada yang bracket macam ni, ada yang bracket macam ni, ada yang bracket macam ni, ada yang bracket macam ni. Bergantung pada kiri kanan tu. Faham tak? Kita akan check. Sebab tu untuk soalan 4 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 sampai 10, soalan dia sangat panjang. Okey, soalan dia sangat panjang. Sebab kita nak tentukan bracket. Okey, last kali radius ni senang je. Radius ni, tolong ingat formula ni. X2 tolak X1 bagi 2. Ini radius. Okay. S2 kita adalah 3/2. Okay, 3/2 tolak dengan negatif 3/2 over 2. Okay, 3/2 tolak dengan negatif 3/2 bagi 2. Okay, so sama dengan
3/2. So radius dia adalah 3/2. R sama dengan 3/2. Senang. Kan lecturer ada cakap, radius ni kan, orang kata kalau dia start dengan 4, tiba-tiba habis dengan 6, apa R dia? R dia takkanlah 6 tolak 4 dapat 2 kan? Siapa yang buat 6 tolak 4 dapat 2 salah. Okey? 6 tolak 4 bahagi 2 dapat 1. Okey? Sebab tu kan radius dia ni guna formula ni. Ni formula yang kita cipta sendiri tau. Okey, ini formula yang kita cipta sendiri. So guna yang ni radius adalah ni radius radius adalah x2 tolak x1 bahagi 2. Okey, siapa yang buat macam ni dia akan dapat ni lah jawapan yang betul. Dia tidak akan salah. Okey. Dan radius ni adalah bentuk unit Dia dalam bentuk unit, so dia mestilah always positif. Okay, always positif. So jawapan dia sentiasa positif. Okay, ada nak tanya tak untuk ni? Okay, kita bagi pecahan-pecahan sekejap. Ada nak tanya tak untuk bahagian yang ni? Okay, untuk ni, semua ni. Yang bahagian kita petakkan ni. Semua okey tak untuk cari interval of convergence dengan radius of convergence? Saya assume semua okey Okey. Okey. Jadi kan untuk soalan lain, okey, macam mana nak tentukan dia S2 atau S1? Okey, senang je. Okay. X2 dia sentiasa berada dekat belah kanan. S1 dia sentiasa berada dekat belah kiri. Okey. So S2 ni sentiasa belah kanan tu maksudnya sentiasa positif lah. Yang S1 ni sentiasa belah kiri sentiasa negatif lah. Maksudnya kalau kita tengok jawapan lain, jawapan mana jawapan ni? Okey, ni nampak kemas sikit kan? Okey. Ni. Okey. Ni jawapan dia negatif. Yang ni jawapan dia positif. Automatically negatif ni adalah X1. Yang belah kanan ni yang positif ni adalah S2. So bila kita tolak, kita akan bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan, mestilah jawapan tu akan dapat positifnya. Okey, tak dia tak akan dapat negatif. Okey, dia sentiasa akan dapat positif. Okey, kemudian Okey, radius mesti positif tau, tak boleh negatif. Sebab radius ni adalah dia punya jejari. Jejari tak boleh negatif, jejari mesti positif. Okey, ni contoh Start dengan 1. Okey, start dengan 1. Lepas tu diakhiri dengan 3. Maksudnya kita punya jarak tu bukannya 2 tapi 1. Kenapa? Sebab 3 tolak 1 dapat 2. Betul? 3 tolak 1 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. Ingat, jawapan dia mestilah positif. Kalau dapat jawapan negatif, tolong positifkan dia. Okey, tolong positifkan dia. Okey, next. Sama juga kat sini. Interval dia negatif 4 dengan 4. Okey, so 4 tolak dengan negatif 4 akan dapat 8. So 8 bahagi 2 dapat 4. Okey, senang. Cuma ingat tau, kita akan buat ulangan yang sama sahaja. Untuk soalan 5 sampai 7, sampai 7 soalan 5 sampai 8. Soalan 5 sampai 8, lepas dapat jawapan constant, kita akan test 3 series ni. Okay, absolutely convergent, divergent dengan inconclusive. Ingat, kita akan check inconclusive sahaja. Ini interval dia, 1 dengan 3. Okay, 1 dengan 3. Tapi
Kita nak tahu bracket dia jenis apa? Yang petak ataupun yang lengkung. So kena buat macam ni. Kena buat when x sama dengan 1, when x sama dengan 3. Gunalah testing yang sesuai. Okey, guna testing yang sesuai. Kalau macam ni rasa sesuai integral, integral. Kalau rasa sesuai dengan janjang geometrik, guna geometric series. Ikut mana yang sesuai. Kalau yang ni alternating lah sebab kita ada negatif 1 kuasa n. Okey, pilihlah mana yang sesuai. Okay, sama juga dengan soalan 6. Okey, buat benda yang sama. Tentukan 3 jawapan. Interval sentiasa pada yang ni. Okey, pada inconclusive ni. Sentiasa. Okey, kemudian bracket dia kita tentukan berdasarkan. Okey, berdasarkan ni. Okey, kiri kanan. Ni terbalik terbalik. Negatif dulu sepatutnya negatif dulu baru positif. Okey, ni dulu ni dapat converge. Converge maksudnya petak. Okey, converge maksudnya petak. Diverge maksudnya lengkung. Okey, diverge maksudnya lengkung. So itu sahaja bracket dia. Ini tujuan kita hanyalah untuk dapatkan bracket yang betul. Salah bracket, salah jawapan. Ingat salah bracket, salah jawapan. So itu sahaja. Korang boleh cuba untuk buat soalan 5 sampai 8. Cara yang sama sahaja macam buat soalan 4. Cuma testing untuk ni kena tengok mana yang sesuai. Kadang-kadang integral, kadang-kadang comparison. Pilihlah mana yang sesuai. Ini boleh buat integral tak ada masalah. Okey, itu saja. So kalau ada apa-apa soalan nanti boleh PM lah. Dan sikit lagi saya nak minta tolong satu favor. Okey. Sebabkan hari ni ramai, jadi kita nak buat survey lah. So tolong isikan survey dalam Google Form yang saya letakkan dekat sini Okey. So nanti siapa yang nak jawapan penuh, okey, jawapan penuh untuk rujukan ni sebab saya dah siap tau. Okey. Dan saya dah dapat semak lah jawapan dengan Puan Sri dan memang okey lah. Tak cakap betul pun tapi